عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, terima kasih pada Tuan Imam Ustaz Syahabuddin dan seluruh ahli dan kuasa masjid. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan kita pada malam ini. Moga-moga insya-Allah sama-sama kita mendapat manfaat daripada majlis yang telah pun dirancang atur oleh Allah Subhanahu wa taala sejak daripada azali dulu. Pada malam ini saya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Pada malam ini bila bersama-sama kita merenungi sebuah ayat dalam surah Taha. Dalam surah Taha yang Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam ayat yang ke-74. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Allah Subhanahu wa taala sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama
la yamutu fiha wa la yahya. Allah sebut innahu man ya'ti rabbahu, sesungguhnya siapa yang datang bertemu Tuhannya mujriman, dalam keadaan berdosa dan bersalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa inna lahu jahannama, maka baginya ialah neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya, sifat dia di dalam neraka jahannam ialah dia tidak mati dan juga tidak hidup. Sifat dia dalam neraka jahannam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati pun tidak, hidup pun tidak. Dalam ayat yang kita baca ini, iaitu satu ayat yang Tuhan mengancam dan memperingatkan kita. Sebab Al-Quran ini diturunkan kepada kita untuk menjadi pedoman kepada kita semua. Al-Quran ialah petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Maka seandainya kalau kita ialah orang yang bertakwa, maka setiap ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita jadikan dia pedoman kita. Dalam ayat yang Allah sebut ni, Allah sebut innahu man ya'ti rabbahu, sesungguhnya orang yang datang bertemu Tuhannya. Maknanya pertemuan dengan Allah ialah suatu yang pasti. Kita semua pasti akan bertemu dengan Allah. Cumanya macam mana cara kita berjumpa dengan Allah? Pastinya semua kita akan balik bertemu dengan Allah. Cumanya cara balik tu macam mana? Dan ayat yang kita baca ni, ayat yang kita baca ini ialah ayat yang menyebut berkenaan orang yang balik bertemu dengan Allah dalam keadaan mujriman. Mujriman maknanya balik bertemu Allah dalam keadaan bersalah kepada Allah. Mujriman, orang yang balik bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdosa. Ini kita bimbang. Sebab kita harap kita semua balik bertemu Allah dalam keadaan kita telah balik, dalam keadaan kita balik tanpa dosa. Itu impian dan harapan kita. Macam mana orang yang balik bertemu Allah dalam keadaan tidak berdosa? Sedangkan mana ada orang yang tak berdosa? Mana ada orang yang tak berdosa? Semua orang berdosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya macam mana nak balik dalam keadaan kita tak berdosa? Nak balik bertemu Allah dalam keadaan tak berdosa, berpandukan hadis Nabi SAW. Nabi sebut at-taibu habibur rahman, at-taibu minaz zambi kama la zambalah, kata Rasulullah. Nabi sebut at-taibu habibur rahman, orang yang bertaubat itu kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Cuba tengok bahasa Rasulullah. At-taibu habibur rahman, orang yang bertaubat kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Barangkali kita semua kita anggap, kita rasa kita teringin jadi kekasih Allah. Macam mana kita nak jadi kekasih Allah? Nak jadi kekasih Allah,
satu sifat yang tak boleh renggang dengan kita, iaitu sifat kita at-taib, iaitu seorang yang bertaubat. Makna apa daripada hadis ini dapat kita faham? Dapat kita faham bahawa tidak ada manusia yang tidak ada dosa, tidak ada manusia yang tidak ada salah. Maka sebab itu Nabi sebut al-insanu la yakhlu 'anil khata'i wan nisyan. Kata manusia ni dia tak lepas, la yakhlu, dia tak akan sunyi, dia tak akan lepas daripada al-khata'i wan nisyan, daripada salah dan juga lupa. Itu sifat kita. Kadang-kadang dosa yang kita buat ialah dosa yang kita buat dengan sengaja. Kita tahu kata tu dosa, tapi kita buat juga dosa tu kadang-kadang. Boleh tak kita hidup dalam sehari kita tak berdosa? Boleh tak kita hidup dalam 2 hari kita tak berdosa? Boleh tak kita hidup dalam 3 hari kita tak berdosa? Boleh tak kita hidup dalam seminggu kita tak berdosa? Boleh tak kita hidup dalam sebulan kita tak berdosa? Boleh tak kita hidup setahun kita tak berdosa? Mustahil kita tak berdosa. Pasti kita akan jumpa dengan dosa. Tuan-tuan, di atas sifat kita yang tak pernah tak berdosa tu, maka Nabi kata at-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat ialah kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Tuan-tuan, cuba tengok hadis Rasulullah. Tuhan ni nama dia banyak. Nama Tuhan tu banyak. Kalau segi logik, taubat ni dia kena mesh dengan Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Qahhar, Dzul Jalali wal Ikram, sifat yang kasar-kasar. Maknanya kalau hampa tak bertobat, hampa tunggu Tuhan yang Maha Pendendam, Al-Muntaqim. Tuhan yang namanya Al-Qahhar, Tuhan yang Maha Pemaksa. Tuhan yang bernama Al-Jabbar, Tuhan yang Maha Penekan. Tuhan kasar-kasar. Patut meshlah dengan at-taib, dengan sifat dan nama Tuhan yang kasar-kasar tu. Tapi tidak. Sifat orang bertaubat, Nabi SAW yang bercakap mengikut wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak bercakap mengikut hawanya, Nabi bercakap mengikut wahyu yang Allah turunkan. At-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat ialah kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Maknanya apa? Maknanya Tuhan bila mana kita bertaubat, itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang Tuhan nak daripada kita. Cuba tengok ayat lain. Bila Allah bercakap tentang tawab, Allah akan sebut huwa tawwabur rahim. Kan? Dia Tuhan yang menerima taubat dan dia Tuhan yang maha rahim. Maknanya taubat dia kembang dengan kelemah lembutan Allah. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan maha penerima taubat, dia kembang dengan sifat rahmah, sifat rahim, kerahmatan Tuhan. Maknanya bila kita berdosa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan tunggu kita bertaubat. Malaikat pula yang duduk belah kiri kita ni, hak tulis amal jahat kita ni, dia tak akan menulis kejahatan ni kita buat sehinggalah 6 jam baru dia tulis. Tapi kalau kita buat baik, langsung ditulis oleh malaikat belah kanan. Allahumma salli alaihi wasallam. Tetapi kalau kita buat jahat, malaikat yang belah kiri ni ketuanya belah kanan.
diformatkan, diprogramkan malaikat belah kiri ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita buat jahat, dia akan tanya malaikat belah kanan, nak tulis tak tulis? Kata malaikat yang belah kanan yang namanya Raqib, dia kata tunggu tu sampai 6 jam. Allahumma salli ala sayyidina. Maknanya dalam tempoh 6 jam ni kita nak kata astaghfirullahalazim tak? Ataupun kita nak buat tak benda-benda yang boleh meluruhkan dosa kita. Contohnya kita main masjid, kita pakai kereta tertentu, kita pakai motor tertentu, kita langkah beberapa langkah masuk masjid tu. 6 langkah berarti Tuhan bagi pada kita satu hasanah. Tuhan hapuskan kita satu sayyi'ah. Tuhan angkatkan kita satu darjah. 6 langkah tu 3 perkara dapat. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Tuhan bagi satu kebaikan. Yang kedua, Tuhan hapuskan satu kejahatan. Yang ketiga, Tuhan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad angkat satu darjat. Kalau parking motor dekat dengan tangga masjid, 6 langkah, 6 lah dapat. Siapa yang parking belah tu, soalan Sayyidina Muhammad nak main tangga ni, banyaklah sikit. Mungkin 12, mungkin 20. Saping siapa yang parking kereta tak jauh tu, tang lewat Istiqlal tu, 50, 60 ada, 60 darjat dapat. 60 salah Tuhan ampun, 60 kebaikan Tuhan bagi. Makna dalam tempoh 6 jam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita buat benda-benda macam tu, hapuslah dosa kita. Maknanya Tuhan buat dosa, Tuhan menciptakan kita buat dosa, dan Tuhan buat sebab-sebab kita diampun dosa. Tu rahmat Allah. Itulah kembang Tawwab dengan Rahim. Itulah kembang dengan Habibur Rahman. Contoh hari Jumaat. Dalam satu hadis Nabi kita sebut, hari Jumaat kalau kita baca Al-Fatihah 7 kali, Qul wallahu ahad 7 kali, Qul a'udzu falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Dalam keadaan kita baca tu, kita masih belum rongkai kaki kita. Sebelum Jumaat yang akan datang, kita tak jumpa Jumaat hanamai, melainkan Allah dah hapuskan semua dosa kita. Maknanya siapa amai bacaan ni, kalau dia mati sebelum Jumaat amai, ketika tu dia mati tanpa dosa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kadang-kadang kita pergi masjid. Dulu-dulu tu memang baca macam tu. Hari ni oleh kerana orang sibuk sangat dengan dunia, dengan kerja dia masing-masing, tu imam pun ringkas. Tak apa, tak imam ringkas, tapi kita jangan ringkas. Sebab kita ada masa, kita boleh buat. Jadi tuan-tuan, makna Tuhan buat 1000 cara untuk kita mendapat keampunan dosa. Kita masuk masjid, malaikat yang jaga pintu masjid ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila seorang tu masuk, malaikat tak bagi orang yang berdosa masuk masjid. Malaikat orang yang masuk masjid, Tuhan bagi malaikat tu bagi masuk, dosa tinggal luar. Tak ada orang masuk masjid dengan dosa, tak ada. Masuk masjid dengan bersih dan suci. Sebab masjid ialah tempat penyucian hati dan diri. Siapa yang nak masuk, siapa yang nak terhapus dosa dia, main masjid. Malaikat tak bagi masuk orang yang berdosa masuk masjid. Maknanya seperti mana kita tinggal kasut di luar, dosa pun malaikat tak di luar. Bila kita nak keluar,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat yang jaga pintu masjid tu diprogramkan, dia kata macam ni, aku tahan dosa dia di luar untuk dia masuk masjid dalam keadaan suci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila dia keluar, takkan aku nak buh balik dosa kat dia, sebab dia masuk di rumah Allah. Maka orang yang keluar daripada masjid balik rumah tanpa dosa lagi sekali. Bayangkan, tu kita tak sujud lagi, tu kita tak main masjid tengok muka tok guru, para ahli ulama, ustaz-ustaz kita lagi. Sebab 4 wajah orang yang kalau kita tengok kita diampun dosa. Yang pertama, mak ayah kita. Betul, ada anak-anak yang masih ada ayah, anak-anak yang masih ada mak, kerap-keraplah tengok muka mak, kerap-keraplah tengok muka ayah. Lah lama tak balik, kena start kereta balik, tengok muka mak, tengok muka ayah, meluruhkan dosa. Kadang-kadang ada anak-anak yang dah tak besar lagi mak dan ayah dia. Mak ayah telefon, nak balik tak ni? Lama tak balik, mak, sibuk lah mak. Ni tak reti menghargai orang tua. Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, kalau Allah dah dibuka lalu untuk balik daripada KL lepas PKP, tuan-tuan ada di KL ni, balik tengok mak ayah dulu. Tumpang ada mak lagi, tumpang ada ayah lagi, nanti tak ada, habislah kita nak tengok muka siapa lah. Sallallahu Muhammad. Tuan-tuan, apa ada sangat pada duit, minyak, tambang nak balik tengok mak muka ayah? Nilai dia diampun dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, ni yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok Kaabah, sebab tu Kaabah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa melihat Kaabah ni disunatkan kita melihat Kaabah, kita duduk macam ni. Saya tunjuk lah. Depan Kaabah. Tapi duduk macam ni waktu orang baca khutbah makruh. Duduk macam ni waktu tok guru majak, hukumnya makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali duduk di depan Kaabah. Baik. Jadi tuan-tuan, melihat Kaabah itu diampun dosa kita. Yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melihat muka alim ulama. Mungkin tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak tengok muka para alim ulama, kita kata nak kena main mengaji, tu ya antaranya. Sebab itu pelajar ni waktu dia mengaji, dia tengok 2 perkara ya, kitab, muka tok guru, kitab, muka tok guru. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cara mudahlah kita kata sallallahu alaihi wasallam untuk dapat tengok muka tok guru selalu ni, tok guru kita lah. Pergi cuci gambar, buat potret bagi elok, tengok muka dia selalu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tengok selalu, tak ada ruang tamu ataupun tak datang mana, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu cara mudah lah nak tengok muka ulama selalu. Di rumah saya ada satu ulama yang saya sangat rasa hebat, iaitu Tuan Guru Haji Sulung, ulama Fatani. Tengok muka dia kebah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok muka dia semangat. Tuan-tuan, tengok muka tok guru ni tuan-tuan, kita tak berani nak buat jahat.
Gambar potret dia tu kita buat besar sikit ke, salah sebab tak dia orang tamu ke mana ke. Gambar ni bukankah diikut kita, kan? Kita main kot ni, dia tengok kot tu. Kita main kot ni, dia tengok kot tu. Berani kita buat jahat. Nah, tu kesan ulama dalam jiwa kita. Ada sekali tu kawan saya, dia sebenarnya kalau kita orang masjid tak buat, orang lain buat. Satu orang kawan saya tu, dia nak beli nasi lemak malam. Dia lock start tu. Waktu dia nak beli tu, main satu orang pondan pun nak beli nasi lemak lah. Pondan ni Salah Sayyidina Muhammad, dia bermula dia beli dulu. Kawan saya ni main tunggu dia lah, tukut turn. Bila dia nak bayar duit tu, Salah Sayyidina Muhammad, dompet duit dia jatuh. Bila jatuh dompet duit, terbuka dalam dompet dia gambar Tok Guru Ni Aziz. Kawan saya kata, gambar Tok Guru. Dia kata, ambil berkat. Pondan ambil berkat lah. Kalau pondan ambil berkat, kita orang masjid tak ambil, kira galak sangat kot. Ambil berkat Salah Sayyidina Muhammad. Kok kita ni gambar apa? Gambar Patih Mat contohnya. Patih Mat ni muka macam bulan, no? Tu wali yang masih duk ada kot kita, muka macam bulan. Allahumma salli ala sayyidina. Kalau gambar Patih Mat lah duduk di ruang tamu, muka di ruang tamu kita, agak-agak berani buat tak elok di ruang tamu. Tak berani pasal dia tengok kita. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, tu gambar para ahli ulama. Yang keempat, Al-Quran. Melihat Al-Quran meluruhkan dosa. Kalau tak ada baca Quran, takkan tak boleh buka Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Kalau sibuk sangat sehari tak ada baca Quran, takkan tak boleh tengok Quran. Maka tuan-tuan, subhanallah, begitulah yang Allah buat, yang Allah cipta beribu cara macam mana nak terampun dosa-dosa kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bersalam. Bersalam-salaman itu meluruhkan dosa kita daripada celahan-celahan tangan kita. Jadi begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta beribu-ribu cara untuk kita diampun dosa. Maknanya kalau kita buat semua perkara ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas kita buat, keluar masjid, mati kita dalam keadaan kita dah terampun dosa. Orang ni tuan-tuan, dia mati mengikut dia banyak pi ke mana. Dia banyak pi ke mana. Dalam sehari dia banyak pi masjid ke ataupun dia banyak pi tempat lain. Alhamdulillah Ustaz, kami alhamdulillah dalam sehari 5 kali kami pi masjid. Kami dalam sehari 5 kali kami pi surau. Pi kerja sekali lah. Pi kerja pi sekali, balik sekali. Pi masjid 5 kali. Orang tu akan mati dalam keadaan dia pi masjid ataupun balik daripada masjid. Ni sunnatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tak akan dapati sunnah Allah tu bertukar. Maknanya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensia-siakan orang yang berbuat baik pada dia, insya-Allah. Tempat kerja banyak, soalan Sayyidina Muhammad. Tempat kerja pi sekali, balik sekali. Pi masjid tak pi. Maknanya lebih lagi pi tempat kerja daripada pi masjid. Dia akan mati dalam perjalanan pi kerja ataupun balik kerja. Kita ni banyak buat apa banyak. Sebab Nabi jamin, al-mar'u mata ala ma sya'alaih wa yuhsyaru ala ma mata alaih. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seseorang itu dia akan mati macam mana cara hidup dia, dan akan dibangkitkan macam mana cara mati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita ni, kita nak kita mati dalam keadaan kita buat baik.
Saya sendiri, bahkan tuan-tuan semua barangkali kita tak mau mati pun dalam kita duduk dalam keadaan kita bukan duduk dalam ibadat. No? Kalau saya lah soalan Sayyidina Muhammad, mati tengah makan pun saya tak mau, mati tengah tidur pun saya tak mau. Allahumma salli ala Muhammad. Lebih-lebih lagi mati dalam keadaan hak lain-lain. Ada seorang kawan, ada satu hamba Allah, dia daripada budak dia atlet sekolah, wakil sekolah, dan dia ahli sukan, sampai mengaji di Mesir, sampai balik pada Mesir, Saudara Sayyidina Muhammad mengaji. Allahu Akbar. Memang kira orang sihat lah sebab orang sukan. Saudara Sayyidina Muhammad. Kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, malam-malam balik pada kuliah, balik di rumah lah, tunggu nak maki esok pula. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak cerita hak orang kot tu. Saya tak cerita lah, tak ada izin cerita, tak cerita soal Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, ada orang yang Tuhan bagi mati dalam keadaan hina. Kalau mati tengah main badminton ke, tengah main bola ke, tengah apa pun barangkali, ahli akhirat tak mau mati macam tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu masa saya pergi satu tempat, ala Sayyidina Muhammad, kuliah mingguan. Lah saya tak ada kuliah mingguan dah. Dulu saya ada kuliah mingguan. Bila pergi kuliah tu, lepas sembahyang Isyak, duduk bersembang dengan ahli qaryah tu. Lepas tu ustaz tahulah, ustaz main minggu lepas. Lepas ustaz balik tu, satu orang kampung kita ni, dia mati ustaz. Ustaz tahu dia mati macam mana? Dia mati dalam jamban. Na'udzubillah min zalik. Masuk jamban tu sihat lagi, langkah masuk dalam jamban, duduk berak tu mati. Na'udzubillah min zalik. Nah, tak mau kita macam tu. Ustaz tahu apa perangai dia. Dia ni ustaz, kalau di kedai kopi dia duduk, benda hak dia bercakap, dia buka maudhu', dia mesti cakap maudhu' ni. Dia kata Islam sesuai lah, Islam lah sesuai kata malah. Tu hak cakap maudhu' tu . Islam tak sesuai dah zaman lah. Zaman Rasulullah sesuai, zaman lah tak sesuai lah. Tu cakap maudhu' tu menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina agama. Dia mati, Allah hina dia. Allahumma salli ala Sayyidina. Kita ni Islam ni, kita nak highlight, kita nak bak korang Islam sesuai semua zaman dan tempat, dalam semua bidang Islam sesuai. Islam ni agama Allah, tuan-tuan. Tapi dia bercakap, dia penjatuh agama Tuhan, tu dia mati. Na'udzubillah min zalik. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka kita harap kita ialah orang yang mati dalam keadaan tak termasuk dalam ayat yang Tuhan sebut ni. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Siapa mati dalam keadaan dosa, fa inna lahu nar jahannam, fa inna lahu jahannam. Kata Allah, sesungguhnya bagi dia akan terima neraka jahannam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya, siapa-siapa mati dalam keadaan dosa, dia pasti akan masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Betul. Kita macam mana? Kita harap kita sebelum kita mati, kita sempat bertaubat. Salah Sayyidina Muhammad. Taubat ni tuan-tuan, kalau kaedah orang-orang sufi,
Dia bukan taubat waktu malam ya, taubat waktu siang pun tak tinggal. Sebelum sembahyang duha, sembahyang dulu sunat taubat. Tu hak siang, sebab takut ada dosa hak malam. Malam sagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sebelum dia nak tidur, sembahyang dulu sunat taubat. Taubat yang kita kena buat ialah taubatan nasuha. No? Maknanya dosa hak kita buat kena tinggal sungguh. Dosa hak kita buat kita kena azam, aku tak mau buat dah. Aku tak mau buat dah. Mana tidur dalam keadaan bersih, tidur dalam keadaan suci. Tuan-tuan, ni roh kita kena cuci. Kita nak masuk Ramadan, dah bulan Rejab lah. Kita nak masuk Ramadan dalam keadaan suci. Tuan-tuan, nak masuk Ramadan dalam keadaan suci ni macam mana? Masuk Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan kita masuk Ramadan dalam keadaan kita meninggalkan semua dosa-dosa yang pernah kita buat, dan kita azam, aku tak mau buat ada dosaku. Aku nak masuk Ramadan dalam keadaan suci bersih. Barulah orang tu keluar Ramadan seperti mana dia keluar daripada perut mak dia. Sebab tu Nabi kata, celakalah orang yang Ramadan berakhir pun dia masih belum mendapat keampunan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, subhanallah, maka hak ni nak kena cuci, hak ni nak kena bersih. Sebab tu disunatkan dalam bulan Rejab ni kita banyak puasa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat banyak berpuasa dalam bulan Rejab. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala, aku tak jumpa, aku tak pernah tengok Nabi lebih banyak berpuasa lebih daripada Nabi berpuasa dalam bulan Rejab. Syaban tak banyaklah Nabi puasa, tapi Rejab banyak Nabi puasa. Sebab bulan ni kita nak bersedia memasuki Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, supaya insya-Allah kita dapat masuk dalam keadaan suci bersih. Kita dua perkara, tuan-tuan. Dua perkara kita kena banyak buat kalau kita boleh buat. Yang pertama puasa, yang kedua sembahyang. Kata ulama, orang nak berjalan pada Tuhan ni umpama seperti burung. Burung tak boleh terbang dengan sebelah sayap. Burung hanya boleh terbang dengan dua sayap. Sayap yang pertama sembahyang, sayap yang kedua ialah puasa. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu orang yang berjalan pada Allah, siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Siangnya puasa, malamnya qiyamul lail. Bulan Rejab yang kita duduk ni besar pahalanya sebab panas. Kalau bulan ujian je besar, maka puasa tu dapat kelebihan besar. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Bila masuk bulan Syaban ni dia 1 hari bulan sampai 15 ya. Kalau kita nak puasa 16 hari bulan, kita kena ambil 15 kembang dengan 16. Dia kena cantum di antara perenggan yang pertama dengan perenggan yang kedua, baru boleh puasa nisfu tsani, bahagian yang kedua dalam bulan Syaban. Maknanya 1 hingga 15 ni tak banyak yang boleh kita buat. Tapi dalam bulan Rejab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita boleh ambil banyak. Mungkin kita boleh puasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Isnin Khamis kalau kita tak pernah puasa Isnin Khamis. Kalau kita dah puasa Isnin Khamis, ambillah tengah-tengah tu sehari ataupun 2 hari. Maknanya sebab kita nak menjejaki jejak mulia yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Yang sifat dalam neraka Jahannam itu, orang tu disiksa dalam keadaan dia tidak mati dan tidak hidup. Ni kalau tak mati tak hidup ni, mana penderaan dan penyiksaan yang sangat dahsyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang akan ditempa oleh orang yang mati dalam keadaan dosa. Kita harap insya-Allah
Kita semua ialah insan-insan yang Allah pilih. Mati esok kita sempat bertaubat, insya-Allah. Maknanya sebelum kita mati kita sempat bertaubat dengan semua dosa-dosa kita. Maknanya kita kena bersedia bila-bila masa untuk mati. Sebab mati tak tahu bila. Jadi kerana mati tu tak tahu bila, mungkin malam ni, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tulat, tak tahu bila. Kalau tahu tak apa. Jadi bersiap sedia sebelum mati, selalu mengangkat istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tak ingat mati ni dia kena ingat dalam sehari semalam 24 kali. Kata ulama, kata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu taala, siapa-siapa ingat mati tak cukup 24 kali sehari, jadi dia dalam keadaan kritikal kematiannya. Maknanya sehari semalam tu kena ingat mati banyak. Kalau kurang daripada 24 kali, kritikal keadaan kita. Ingat lalu mati. Bila naik kereta, kita kena ingat, kena baca doa naik kenderaan. Doa naik kenderaan tu, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Haklah kita baca macam tu. Apa makna wa inna ila rabbina lamunqalibun? Maknanya ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu makna dia. Dan kami kepada Allah semua kami akan balik. Itulah pasal apa baca doa naik kenderaan tu doa mati? Sebab kenderaan ialah di antara sebab orang mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik bas mati, naik lori mati, naik trailer mati, naik kereta mati, naik motor mati, naik gerek pun mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Naik gerek tak belah orang, orang belah dia mati. Mati juga. Tuan-tuan, subhanallah, nak lintas jalan mengucap siap-siap, kadang-kadang tak nampak mati nak main. Waktu tu katalah la ilaha illallah, nak lintas jalan. Sebab takut, sebab mati ni bila kita bila nak mati ni masalah senang. Kita tak nampak kereta tu main, lori tu main, bam, mati. Ni biar sepanjang masa ingat mati. Bila lah aku nak mati ni. Jadi insya-Allah kita akan mendapat rahmat dan keberkatan dengan sebab kita yakin kepada janji yang Allah janji kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا بهدايتك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya cadang kita baca kitab ni. Kitab 4, himpunan 40 nasihat waliku yang soleh, siri ketiga. Nanti Ustaz kontak Ustaz Midi. Jadi kalau siapa-siapa yang nak ada kitab tu, kita pakai kitab insya-Allah. Kitab ni dia panggil siri nasihat pelembut hati. Moga-moga kita baca ni kita dapat sedikit manfaat daripada ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang termaktub dalam kitab ni untuk melembutkan hati-hati kita insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.